Oh, lazim ni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-habib al-mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin al-karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وعترته وأصحابه ومن والاه. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pada malam ini kita dapat sampai ke majlis yang ke-39 pembacaan kitab ini. Dah 39 kali kita bertemu untuk kita mendalami kitab Safinatul Najah Fima Yajibu 'alal 'abdi li Maulah. Dan pada pertemuan semalam, pertemuan yang ke-38, kita telah meneliti tentang pembahagian najis kepada najis mughallazah, najis mukhaffafah dan najis mutawassitah. 3 pembahagian najis: mughallazah, mukhaffafah dan juga mutawassitah. Dan semalam Cikgu Zaidi belum tak ada ya? Ke nak tangguh dulu jawapan? Tunggu Cikgu Zaidi datang. Semalam Cikgu Zaidi main kabur ke Cikgu Zaidi ya? Semalam beliau tanya satu soalan yang saya tak berani nak jawab sebab saya tak pasti jawapannya. Tapi alhamdulillah apa yang saya sangkakan itu yang berlaku. Iaitu soalan yang ditanya semalam, sekiranya seorang kan bayi lelaki itu, bayi lelaki yang usianya belum lagi mencapai 2 tahun. 2 tahun menurut kalender Islam. Sebab kalender Islam dia kurang sikit berbanding dengan kalender Masihi dari sudut harinya. Kerana dalam sebulan dia berpandukan kepada anak bulan. Anak bulan pula dia sama ada muncul setelah sempurna 30 hari bulan sebelumnya atau sempurna 29 hari. Jadi mengikut dia akan tengok budak tu lahir bulan apa, hari apa. Jadi maknanya macam yang kita kira semalam. Maknanya katakan dia lahir pada 15 Ramadan. Jadi setahun berlalu tu maksud dia apa? Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Sya'ban. Masuk bulan Ramadan, bila selesai maknanya 14 hari itu ataupun 15 hari itu, maka sempurnalah setahun. Sempurnalah setahun. Cuma dia apa namanya? Dia tengok balik, dia kira kalau macam pertengah bulan atau awal bulan atau akhir bulan, berapa hari yang berbaki. Contoh dia lahir 15 hari bulan. Maknanya pada bulan Ramadan tu sampai berapa hari. Katakan bulan Ramadan hari tu ada 30 hari. So ada 15 hari. 15 hari maknanya dicukupkan lagi 15 hari. Dia iktibar sebulan yang akan datang tu 30 hari. Ramadan yang akan datang tu maknanya 30 hari. Walaupun katakan bulan itu hanya 29 hari, maknanya ada 14 hari. Jadi Ramadan yang akan datang dia kena sempurnakan 16 hari barulah genap setahun. Dia iktibar begitu. Jadi yang ditanya semalam oleh Cikgu Zaidi, kalaulah bayi yang masih belum mencapai usia selesai 2 tahun, dia belum sempurna 2 tahun umurnya, dia pernah makan, kita pernah bagi dia makan bubur contohnya sampai kenyang. Kita bagi dengan tujuan supaya untuk dia kenyang lah.
bukan bagi sebab dia makan ubat, atau bagi atas dasar orang kata apa, sebagai bukan tujuan untuk mengenyangkan, sekadar rasa. Contohnya macam kanak-kanak yang ditahnik. Tapi kali ini ada seorang kanak-kanak tu, sepanjang dia usia kurang daripada 2 tahun tu, sekali saja kita pernah bagi dia makan makanan selain bersusu, dalam keadaan makanan itu dia makan dengan tujuan untuk kenyang. Sekali saja. Maka dengan sebab sekali itu, maka air kencingnya sudah bukan lagi najis mukhaffafah. Dia sudah menjadi najis mutawassitah. Itu yang ditanya semalam oleh Cikgu Zaidi. Nanti kalau jumpa Cikgu Zaidi, kita ke kedai lepas ni, kita kabarlah itu soalannya dan itu jawapan. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan melihat tentang cara untuk membersihkan sebarang benda yang bersifat pepejal yang terkena najis-najis ini. Okey, adapun kalau benda itu adalah cecair, kalau cecair itu air, telah dibincangkan sebelum ni, air kurang 2 kolah masuk najis menjadi mutan najis atau tidak. Air 2 kolah ke atas masuk najis jadi mutan najis atau tidak. Kalau benda yang bukan pepejal itu cecair, tetapi dia bukan air, dia adalah cecair yang selain pada air mutlak. Apa dia? Cuka, minyak. Kalau masuk saja najis, maka serta-merta dia sudah menjadi mutan najis yang sudah tidak lagi boleh untuk dibersihkan. Buang je lah. Itulah caranya. Ataupun dengan tujuan yang lain, dia sudah menjadi mutan najis. Jadi yang kita nak bincangkan sekarang ni, sekiranya benda bersifat bukan cecair, baju kita, seluar, badan kita sendiri, tempat solat kita terkena najis-najis begini, apa yang perlu kita buat? Sebab kalaulah benda yang dimasuki oleh najis-najis ini adalah air mutlak, maka telah dibincangkan sebelum ni, kalau air itu kurang 2 kolah apa hukumnya, lebih 2 kolah ke atas atau 2 kolah tepat apa hukumnya. Cuma mungkin kita tak pernah sebut tentang cecair selain daripada air. Contohnya macam minyak, air sirap, masuk contoh apa saja najis, maka dia telah menjadi mutan najis yang sudah tidak lagi boleh untuk dibersihkan. Okay. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan masuk ke muka surat yang ke-48 berdasarkan nuskhah buku ini, buku yang ada di tangan tuan-tuan. Iaitu di muka surat yang ke-48 kita akan masuk tentang cara-cara untuk membersihkan najis-najis yang telah dibahagikan kepada 3 kategori ini: mughallazah, mukhaffafah dan mutawassitah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hadiahkan Al-Fatihah terlebih dahulu kepada Fadilatul Syekh Salim Ibnu Abdullah Ibni Sa'd Ibni Abdullah Ibni Sumair Al-Hadrami Al-Syafi'i yang meninggal dunia pada tahun 1271 Hijriah di Tanah Abang, Jakarta, Indonesia. Al-Fatihah lahu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita hadiahkan juga Al-Fatihah kepada murid beliau, kepada guru-guru beliau, kepada semua yang telah mempelajari kitab ini, sama ada membaca, mengajar, menghurai, menerbitkan, buat apa sajalah demi supaya kitab ini tersebar. Kita hadiahkan juga Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Isnadina al-muttasil ila sayyidina al-imam al-Syekh Salim Ibni Abdullah Ibni Sa'd Ibni Abdullah Ibni Sumair Al-Hadrami Al-Syafi'i
radhiyallahu taala anhu wa ardaahu wa nafa'ana Allahu bi 'ulumihi wa 'ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i safinatin najah fima yajibu 'ala al-'abdi li maulah wa sa'iri musannafatihi wa syurrahiha. Allahumma amin. Qala rahimahullahu 'azza wa jalla: faslun al-mughallazatu tatuhuru bi sab'i ghasalatin ba'da izalati 'ainiha ihdahunna biturabin wal mukhaffafatu tatuhuru bi rashil ma'i 'alayha ma'al ghalabati wa izalati 'ainiha wal mutawassitatu tanqasimu ila qismain 'ainiyatin wa hukmiyatin. Al-'ainiyatu allati laha launun wa rihun wa ta'mun fala budda min izalati launiha wa rihiha wa ta'miha. Wal hukmiyah allati la launa wa la riha wa la ta'ma laha yakfika jaryul ma'i 'alayha. Wa anta lazim ta'khudh mikrofon mini ya ammi. Taz'ala minni wala eh? Baik, syukran, Allah yabarik fik wa akalaka lahmad din ma'a ta'miyah biiznillah karim ya rab. Baik, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat perbahasan ini, terjemahannya. Fasal pada membincangkan mengenai cara-cara membersihkan. Sudah dibagi, diambil semula kan. Terima kasih. Allah barik fiikum jami'an. Fasal pada membincangkan mengenai cara-cara membersihkan sesuatu yang terkena najis, yang salah satunya atau kedua-duanya adalah basah. Okey, yang mana salah satunya atau kedua-duanya basah. Ini tambahan daripada saya, sebab kalau ikut asal kita sebut faslun saja, itu je. Ini satu fasal, ini satu tajuk maknanya. Cuma saya tambah sikit. Tajuk ni cerita tentang apa? Cerita membersihkan sesuatu yang terkena najis dalam masa yang sama kedua-duanya basah atau salah satunya basah. Kenapa? Kerana kenajisan itu dia hanya akan berpindah apabila ada unsur basah. Kalau dua-dua kering, contoh kencing tu dah kering, dia kencing di atas satu jadah, contoh ya, kencing tu dah kering, kita pun pegang, kering dah, tak ada dah orang kata apa ni. Tangan kita ni macam mana? Tangan kita pun kering. Maka adakah saya kena basuh tangan? Jawapannya tidak. Adakah saya berdosa? Juga tidak. Kenapa? Saya tidak mengotorkan diri saya dengan najis. Sebab najis tidak berpindah kepada saya. Tapi kalau tengah basah dan tak ada keperluan, kita pun ambil, panas rasanya, letak pula di pipi, terasa panas. Apa kebeza? Dia kata tak ada apa, saja nak rasa, selama ni tak pernah rasa. Maka tak ada tujuan haram. Kenapa? Kerana kita telah mengotorkan diri kita dengan najis. Dia panggil dalam bahasa Arab at-tadammuhu bin najasah. Tangan kita kering, Cikgu Helmi tanya. Tangan kita kering, kawan tu pun kering. Contohlah tek kucing. Tek kucing, kita tengah menyodok-nyodok, terpegang. Apa ni? Ya Allah, berbau lagi. Tapi kawan dah kering, kita pun dah kering. Kita pun adalah terkena ke tangan kita. Kita pun tembak-tembak begitu, ataupun gabu-gabu begitu. Ada lagi baunya, tapi tengok di mata dah tak ada dah air najis. Tinggal ada bau sikit. Tapi menengok di tangan tak ada nampak ada najis itu yang berbaki. Maka kita semayang sah tu tidak? Sah. Kena basuh tangan tidak? Tidak. Habis tu bau macam mana? Ya kalau lalu. Apa kehel? Tangannya bau. Tak apa, tak bernajis. Makan nasi kena basuh tangan? Tidak, tak wajib. Tapi lalu ke? Itu soalannya kan. Jadi dari segi asal hukum, tangan kita tidak bernajis.
Kalau kita pegang dia, kita semayang sambil memegang saja, tak ada kerja, semayang tak sah dan berdosa kerana kita bermain-main. Dah tahu benda tu najis, kita bagi tanggung buat apa? Menanggung najis ketika solat tak sah. Kalau kita buang, kita pun tak tangan begitu, gabus-gabus contoh, dia kering. Dah tak ada. Ada bau sikit, tak apalah, itu kesan bau. Tetapi ain dia dah tak ada, maka sembahyangnya sah walaupun tangan kita berbau. Dan tak wajib untuk dibasuh. Sebab bau tak hilang tetapi ain tak ada, maknanya kesan. Kesan. Walau kalau kita tengok betul-betul ada tu. Kalau tengok bawah mikroskop nampak. Tetapi secara hukumnya, apabila ain najis tak ada di tangan, maka tidak diiktibar adanya najis. Bau tu macam istilahnya orang kata apa, kesan lama. Cikgu dah sampai. Awak dah jawab dah soalan cikgu tadi. Iaitu balik ke cikgu Zaidi lah. Takut cikgu Zaidi kata apa jawapannya. Jawapan soalan cikgu Zaidi tanya semalam, apa air kencing budak tu dia jadi mutawassitah, dia tidak lagi jadi mukhaffafah. Kerana dia pernah makan satu makanan yang mengenyangkan. Balik ke soalan yang telah ditanya semalam. Kita balik semula ke soalan yang sedang ditanya hari ini. Begitulah. Benda bau itu dia tidak memberi kesan. Dia ada satu masalah fiqh yang lebih kurang macam ni. Iaitu kalau air kurang daripada 2 kolah, kita ambil sebagai contoh batang kayu ataupun daun pandan. Kita kerat daun pandan tu, kita rendam dalam air tu. Udahnya air tu bau wangi. Bau pandan. Tetapi daun dia itu bukanlah kita tumbuk sampai jadi serbuk. Dia masih daun lagi. Kita buang daun tu. Boleh tak air yang dah berbau pandan tu kita guna untuk berwuduk? Boleh. Walaupun dah berbau. Sebab apa? Sebab air itu dia berubah bau dia disebabkan satu benda bersifat pepejal yang tidak meresap ke dalam air secara zahir. Ya, kalau difahami secara orang kata apa, secara betul-betul tengok bawah mikroskop, adalah tu. Tetapi nampak tak air tu menitik? Daun pandan keluar air tak? Selesai. Hukum ni senang hukum ni senang. Jadi dia walaupun bau tu masih ada, tapi dia tidak memberi kesan. Samalah juga dengan mengaji. Tapi biasa kita dah orang Melayu dah terpegang, tidak lah, basuh di tangan. Wajib ke? Tidak. Itu jawapannya. Baik, kita masuk sekarang ya. Kita tak masuk lagi ni, kita baru bincang tajuk. Sesuatu yang terkena najis mughallazah. Apa dia mughallazah? Najis iaitu berupa anjing atau babi atau apa sahaja yang lahir daripada rahim seekor anjing atau rahim seekor babi. Tak kiralah apa yang lahir. Sesuatu yang terkena najis mughallazah, maksud dia apa? Anjing itu dia jilat kita, atau bulu dia tengah basah terpegang, kita terpegang. Maknanya apa sahaja daripada badannya. Ini ada sedikit beza antara mazhab kita dengan mazhab Imam Malik contoh. Baik, dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, sesuatu yang terkena najis mughallazah, badan anjing itu seluruhnya, termasuk tulang dia kalau dia dah mati, tulang dia. Jadi semua itu dipanggil najis mughallazah. Air liur dia semua mughallazah. Akan menjadi suci dengan cara 7 kali basuhan. Satu contoh, saya berjalan-jalan, tiba-tiba hujan. Sedang saya hujan, baju tu basah, datang seekor anjing, dia pun lalu tepi saya. Dia tak kencing pun, tapi badan dia dah kena ke baju saya. Maknanya ketika itu dalam mazhab kita, mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu arda, Imam Asy-Syafi'i memahami, berpandangan bahawa baju kita tadi sudah terkena najis mughallazah, walaupun dia tak kencing, walaupun dia tak berak ke kita. Jadi macam mana cara kita nak menggunakan baju kita yang sudah terkena najis mughallazah tadi? Dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, caranya adalah dengan cara 7 kali basuhan. Setelah dihilangkan ain najis mughallazah, macam tadi tak adalah ainnya.
Macam tadi tak adalah ainnya. Tapi katakan kawan tu, kita contoh yang lain, kita berjalan-jalan terpijak tahi dia, Allah, terkena pula selipar kita. Selipar mahal. Kalau selipar Jepun, tak adalah awak nak basuh, buang terus lah. Tapi selipar mahal, beli 200-300 contoh. Mikir juga tu, nak buang tidak. Udahnya kata saya ni tak lalu rasanya nak buang. Sebab teringat jenuh juga nak membeli hari tu, mengumpul duit juga. Akhirnya kita nak basuh. Jadi cara nak basuhnya, caranya adalah dihilangkan dahulu ain najis tu. Terpijak tai anjing contohnya, buang dulu. Tai anjing yang melekat di kaki itu, buang dulu. Lepas dah tak ada dah, sama ada kita buang tu, ikutlah kita buang guna kertas ke, guna tisu ke, kita kesat banyak kali ke, yang penting air dia dah tak ada di bawah tapak kaki kasut kita. Lalu seterusnya, kasut yang air najis dah tak ada tadi, apa yang kita kena buat? Kita kena basuh dengan 7 kali basuhan air. Iaitu apa dia? Disebut di sini dengan cara 7 kali basuhan setelah dihilangkan ain najis mughallazah terlebih dahulu, yang salah satu daripada 7 basuhan tersebut dicampurkan dengan tanah. Jadi air yang sudah dicampur dengan tanah. Jadi 6 air mutlak tak ada campur apa-apa, 1 air mutlak yang telah dicampur dengan tanah. Tanah tu tanah apa? Tanah apa? Tanah merah boleh, tanah putih boleh, tanah liat boleh. Apa saja yang dianggap tanah. Apa sahaja yang dianggap sebagai tanah. Apabila tanah itu bercampur dengan air, dia telah menyebabkan air itu jadi keruh. Kalau sembel, tuan-tuan lihat sembel. Pasir semata-mata. Kalau nak kira-kiranya, kalau awak campur dengan air, agak-agak berubah tak dia punya apa? Jadi keruh tak air? Sembel tu semata-mata. Saya tak tahu, rasa macam tak berkeruh. Kalau macam tu tak diiktibar sebagai tanah. Tapi kalau sembel yang diambil tu campur dengan tanah juga, awak campur, jadi air tu dia bertukar warna dia. Ketika itu maknanya air dia sudah bercampur dengan tanah. Sebab kalau sembel semata-mata saya tak tahu. Pasir semata-mata tu saya tak tahu. Dia orang kata apa? Dia dianggap tanah atau tidak. Sebab dia itu kalau macam pasir pantai, kalau kita campur-campur, air tu rasanya tak bertukar, tak bertukar. Wallahu a'lam. Dibagi ikut sains pula ya. Sekarang ni kalau pasir semata-mata dalam tayamum pun tak boleh nak buat ni. Padahal dia debu tanah. Kalau nak kira-kira tayamum mesti dengan debu tanah. Jadi walaupun dari segi kacamata sains, kena betulkan sikit sebab sains. Kalau dari segi kacamata sains, sembel tu termasuk dalam kategori tanah. Tapi kalau dia semata-mata campur dengan air, tak bertukar air tu, maknanya ketika itu dia bukan dianggap sebagai tanah. Tapi kalau pasir tu dia dah bercampur dengan tanah, kita ambil sekali yang tu dia termasuk dengan erti kata tanah. Sebab dia orang kata apa, telah sekali dengan tanah. Satu soalan Tuan Haji Mio kita dah pergi haji belum? Amin, moga Allah Ta'ala mudahkan. Ambil tanah, kita pun letak tanah, tangan kita dijilat anjing, kita ambil tanah, lepas tu kita corah air, lepas tu kita gosok-gosok, jadi air tu dia sudah bertukar. Boleh? Boleh. Yang penting air yang terkena pada kawasan itu adalah air campuran tanah. Tapi kalau kita rasa payah pula, bubuh dalam baldi, lepas tu kita buh air, ambil tanah, kita godek-godek. Orang kata buat apa tu? Masak-masak. Main masak-masak. Teringat zaman rupanya tak, dia nak membasuh najis tadi. Boleh? Yang penting air itu telah bertukar menjadi air tanah. Orang tak kata air mutlak, orang kata air tanah.
Okey. Betul tuan. Debu tayamum apa namanya, Pak Tam tanya soalan. Debu tayamum. Debu tayamum boleh tak kita campur dengan air mutlak tadi? Jawapannya adalah apa jawapan dia? Adakah debu tayamum itu telah digunakan atau tidak? Kalau baru beli di kedai, tak pernah guna lagi, baru nak guna tayamum dah dijilat di anjing, sudah dia kata, awak debu mana nak dapat, dah tak sempat. Debu itu je lah dulu. Boleh sebab belum digunakan lagi. Tapi kalau debu tayamum itu telah digunakan, masa kita bertayamum tu, debu yang jatuh di muka tu kita tadah. Dengan tujuan apa? Kok lepas tu nak guna, lepas tu dijilat anjing. Kita nak guna debu musta'mal untuk dicampurkan dengan air tersebut, maka tidak boleh. Sebab debu musta'mal sudah tidak lagi boleh digunakan untuk tujuan bersuci. Jazakumullah khair. Pak Tam saja tanya soalan supaya orang tahu jawapan. Pak Tam tahu jawapan. Pak Tam mengaji lama di Mekah dulu. Bukan jalan-jalan orang Pak Tam ni. InsyaAllah. Guna sahih Allah. Ibarik fikum. Silakan. Okey. Apa maksud sesuatu yang terkena najis kalau kita nak menyucikan dia dengan cara begini? Itu cara kalau kita nak menjadikan kereta kita kena kencing di anjing, contoh. Kita nak bersihkan kereta kita supaya kereta kita itu tahir, suci. Begitulah caranya. Soalan keduanya pula, kereta saya kena najis, boleh ke saya nak wajib ke saya nak membersihkan kereta saya yang sudah terkena kencing anjing? Kita tanya balik, anjing tu kencing di mana? Dia kencing di atas bumbung, dia naik atas bumbung, dia kencing. Dia tanya begitu. Saya tanya kedua, soalan kedua, awak nak semayang tak atas bumbung? Tak, tak apa, tak wajib. Saya teringin semayang atas bumbung. Kalau nak semayang atas bumbung yang sudah terkena kencing tadi, maka wajiblah kita untuk membersihkan bumbung tadi, sebab kita nak solat di atas tu. Contoh. Maknanya yang pastinya wajib menyucikan pakaian kita atau apa sahaja yang dia telah terkena najis ini, tak kira apa najis sekalipun. Kalau ia berkait dengan solat, memang baju ni kita nak buat sembahyang, wajib basuh. Tapi kita ada satu contoh baju lama atau seluar lama, kita mengguna seluar tu untuk ke kebun. Udahnya satu hari sedang kita berkebun, dikencingnya di anjing. Marah benar anjing tu. Dia nak masuk-masuk tak boleh datang ke kita, dikencing, kita lari. Wajib ke saya basuh baju seluar itu? Tidak wajib. Melainkan kalau saya nak gunakan seluar tu untuk tujuan solat, ketika itu saya berkait dengan satu hukum, iaitu pakaian solat adalah suci. Tapi kalau saya tak nak basuh, biar, tak ada masalah. Tapi kalau tangan kita, contoh kita pakai seluar tu, udah dikencingnya sampai basah kena peha kita, contoh. Seluar tu pun basah, peha kita pun basah kena kencing. Ketika itu wajib kita membersihkan peha kita sebelum kita mahu melakukan solat. Sebab kita nak semayang, mana boleh kata peha ni saya tak nak guna masa semayang. Mana boleh, sebab kita semayang kita kena bawa peha kita sekali. Tapi baju kita boleh tukar baju lain. Jadi maknanya kita boleh untuk tidak membasuh baju tersebut. Boleh tak saya pakai? Dia dah kering contoh, saya nak pakai, boleh? Tak ada masalah? Dosa? Tidak, tak berdosa. Tapi kalau dia sedang basah, dia kencing kucing kencing ataupun anjing kencing, dah basah, saya pun kata tak apalah, pakai je lah. Dan dalam keadaan tak ada darurat apa pun, pakai juga, dosa. Sebab mengotorkan diri kita dengan pakaian yang sudah bernajis. Sebab bila basah, menyebabkan najis tu akan berpindah kepada kita. Baju tu kering, kita ni sedang basah-basah nak pakai seluar tu, dalam keadaan tak ada keperluan, juga haram, kerana sudah mengotorkan jasad kita dengan najis. Dia akan pergi kepada masalah at-tadammuhu bin najasah.
mengotorkan diri kita dengan najis itu adalah haram. Sembelih lembu contoh, darah lembu tu kita pun tepek ke tangan, kita pun sapu ke muka kita, berkat contoh. Haram. Haram. Tapi orang Mesir dia ada budaya tu, disembelih dicelup tangan dia ke darah tu, lepas tu dia tepek ke rumah dia. Dalam mazhab kita perbuatan itu adalah haram sebab kita mengotorkan diri kita dengan darah lembu, walaupun lembu tu adalah lembu korban. Cuma kalau saya tak silapnya ada pendapat yang kata boleh, tapi bukan dalam mazhab kita. Wallahu taala a'la wa a'lam. Jelas akhi? Okey. Jadi maknanya kalau kereta kita kena kencing di kucing, tak perlu basuh, tak apa. Pernah terlanggar anjing, tak apa. Anjing tu apa ceritanya? Udah kolu, anjing udah kolu. Jadi macam mana? Maknanya bernajislah kereta itu. Jadi boleh ke buat kereta tu dalam sembahyang? Tak boleh. Tak ada masalah. Cuma kalau kereta tu basah, masihlah kereta itu bernajis. Di situ timbul masalahnya. Contoh kalau kita tengah basah tu, kita pun basuh, udah terlupa, teringat, maknanya berpindahlah kenajisan itu pada kita. Mudah ceritanya kalau kereta tu basuh je lah. Sebab apa? Sebab nanti kita akan basuh kereta tu, ya. Tapi macam atap rumah kita, ya. Tapi kalau atap rumah kita setakat ni tidaklah anjing naik ke atas atap rumah. Kalau ada pun mungkin kucing. Kalau contoh kita nampak dia pancur atas atap, tapi tak ada masalah, kita Malaysia ni sentiasa hujan. Jadi hujan akan membersihkan. Selesai masalah. Dia akan pergi kepada masalah macam kereta yang ditanya tadi. Dah terlanggar anjing pun dah kolu, darahnya, macam caranya nak basuh. Maknanya dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, macam yang sedang kita pelajari ini, 7 kali basuhan. Salah satunya setelah kita hilangkan ain najis itu, kita basuh dengan 7 kali basuhan. Salah satunya adalah dengan menggunakan air dicampur tanah. Kita pergi ke car wash. Pergi ke car wash, kita pun kata udah tersentuh anjing. Dia kata tak apa, kita ada bengkel untuk najis mughallazah. Kalau ada, dia pun basuh apa semua dengan air tanah dulu. Yang tu memang car wash ala mazhab Sayyidina Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Tetapi kalau dia basuh biasa saja, dia corah air apa semua, dia corah air tu agak-agak, ada tak 7 kali curahan air? Lebih, 6 kali. Baik, selesai. Balik ke rumah, apa yang kita kena buat? Ambillah 1 sekali air tanah, corah aja lepas tu. Selesai masalah. Simbahlah ke kawasan yang ada najis itu. Okey, selesai masalah. Tetapi contoh nak kata ni ada jalan berlepas. Cuma kita belajar mazhab Imam Asy-Syafi'i. Saya pernah tanya kepada almarhum Syekh Atiyah Saqaf rahimahullah azza wa jalla. Tak kenal lah, dan ustaz daripada Mesir kenal Syekh Atiyah Saqaf rahimahullah azza wa jalla. Masa saya pergi ke masjid beliau di Senteresa, di apa namanya, di Shubra, saya tanya tentang dulu ada isu sabun yang diperbuat daripada tanah. Sabun yang diperbuat pada tanah, boleh ke kita gantikan tanah tu dengan sabun tersebut? Bila saya kata, hal hunaka sabun masnu' min turab? Saya tanya, ada ke sabun dibuat pada tanah? Saya kata ada, Syekh, di Malaysia. Lalu kata Syekh Atiyah Saqaf rahimahullah, dalam mazhab Imam Abu Hanifah tak disyaratkan mesti dengan tanah, dengan sabun pun boleh. Jadi maknanya dalam mazhab Imam Abu Hanifah, car wash di Malaysia selesai, boleh digunakan untuk membersihkan najis anjing. Dengan mazhab Imam Abu Hanifah, dia boleh tulis hadzal car wash ala mazhab al-Imam al-Akbar Abi Hanifah an-Nu'man, wa hunaka car wash ala mazhab Sayyidina al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi kalau kita nak buat car wash, bagus juga tu kalau viral orang datang. Kalau viral orang datang, car wash dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Terkejut orang, apa ke orang pun datang basuh kereta. Kereta dia tak kena apa, jadi kita basuh kena dengan mazhab Imam Syafi'i juga. Jadi kalau buat begitu, berasanya akan viral. Orang tanya, macam mana car wash dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i?
Datang satu orang, dia kata kereta saya sudah disentuh anjing. Jadi caranya disimbah dengan air tanah. Azan pun. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا
وبسيدنا محمد رسوله بالإسلام دينا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Baik, jadi apa namanya najis mughallazah ini cara basuhnya begitu. Macam kereta tadi asalnya tak wajib basuh tu. Tetapi kalau kita nak selamat, takut nanti kereta kita tu basah lepas ni badan kita terkena tak perasan sembahyang. Sebab kita dah pasti dah. Tapi jangan pula entah-entah pernah terlanggar. Yang tu tak perlu. Benda tak pasti tak payah. Tapi kalau memang kita pernah hentam binatang tu, mati binatang tu atau hidup sekali, maknanya memang sah kawasan tu najis. Asalnya tak wajib. Melainkan kalau kereta kita tu memang kerjanya masuk lumpur, kerjanya masuk hutan, memang bertanah sentiasa, tak ada masalah. Bila hujan je selesai. Sebab air hujan akan bercampur dengan tanah yang ada di kereta itu, lalu dia akan diiktibar sebagai 7 kali basuhan. Bila nak digunakan air itu, air basuh tanah itu, basuhan mula-mula ke, basuhan yang akhir ke, yang tengah-tengah ke, tak ada masalah. Kita nak basuh dengan air mutlak 6 dulu, last sekali dengan air tanah pun tak ada masalah. Tapi kalau begitu, jadi kereta kita bertanah lah, ataupun pakaian kita bertanah lah lepas tu. Atau kita nak buat tengah-tengah, lepas basuhan ketiga, basuhan keempat air tanah, kelima, keenam, ketujuh dengan air mutlak, tak ada masalah. Atau nak buat yang mula-mula dengan air tanah, dan ini yang dianjurkan oleh ulama'. Kita mula-mula dengan air tanah, kemudian kita sambung dengan air mutlak sebanyak 6 kali basuhan. Dan sebagaimana yang kita sedia maklum, membasuh tu mesti air yang jatuh ke atas kawasan najis. Jangan direndam pula. Sebab kalau direndam, baju kita terkena air najis, kita rendam. Kali pertama kita rendam dengan air tanah. Lepas tu rendam pula dengan dalam air apa namanya, air mutlak. Sebenarnya akan menyebabkan apa? Setiap air itu dia akan bertukar pula menjadi mutanajis. Jadi cara dia dituang. Dituang. Mesin wasuh kita macam mana? Yang difatwakan oleh ramai para ulama pada hari ini, kalau mesin basuh kita tu mesin automatik, diiktibar selesai. Cuma setakat ni belum ada lagi mesin automatik mazhab Imam Syafi'i dari sudut terkena anjing. Siap ada pula sila masukkan tanah, dia pun gedor-gedor. Itu setakat ni tak ada. Mereka tuan-tuan rajin bubuh sekali tanah rosak, saya tak tahu. Baik, itu kena bincang lah. Kalau kita nak buat satu lagi viral, mesin basuh untuk najis mughallazah, terkejut orang. Macam mana tak faham saya? Baju apa? Ini isu najis mughallazah kan ni? Isu lain sebenarnya dia akan pergi. Tapi boleh saya jawab, tak ada masalah. Bubuh sekali semua. Baju yang bernajis tu nanti dengan mesin basuh tu dia akan menghilangkan najis, dan dia air turun ke bawah. Dia daripada atas turun ke bawah. Jadi yang difatwakan boleh. Tapi kalau mesin yang bukan automatik, memang airnya bertakung, main setiap kali dia akan menyebabkan air yang bertakung dengan baju bernajis itu still mutanajis. Melainkan lah kali kita bilah pula dengan air dengan payah, itu dah cerita. Tapi yang biasa difatwakan, biasanya kita pun dah mesin basuh automatik, jadi tak ada masalah lah, tak ada masalah. Jadi itu adalah najis mughallazah. Dia ada dua lagi, najis mukhaffafah dengan najis mutawassitah. Tapi saya takut ambil masa sebab dah azan tadi. Semalam kita ambil masa lama betul. Saya rasa bersalah. Takut apa? Takut menyebabkan jemaah yang datang nak sembahyang isyak, dia kata demo ni mughallazah betul. Tak berhenti kan. Okey, saya rasa kita berhenti setakat ni dulu. Nanti saya pulang ke Madinah, ke Mekah kejap dan ke Madinah. Saya balik semula insya-Allah pada 27 hari bulan nanti kita tengok. Tapi kalau saya tak balik semula, tuan-tuan carilah orang ganti. Mungkin saya akan tinggal berterusan di Madinah Al-Munawwarah, di Al-Baqi' Al-Gharqad. Contoh ya. Silakan Cikgu Zaidin tanya soalan tadi.
Kena berturut-turut ke atau tidak? Masa kita basuh pakaian terkena anjing tadi, 7 basuhan tu kena berturut-turut atau tidak? Tak disyaratkan berturut-turut. Cuma selagi tak selesai, tak selesailah baju tu. Hari ni nak basuh 1 basuhan, boleh? Besok 1 basuhan lagi. Bila boleh guna? Selesai 7 basuhan boleh lah guna. Selagi belum selesai 7 basuhan, selagi itu dia masih mutanajis. Tapi boleh. Tak ada masalah. Tapi tidak dia buat dia orang. Biasa ya terus je lah. Mereka kalau kawan tu tengah-tengah basuh, senap perut, berhenti dulu. Tak ada masalah. Dia tak disyaratkan kena betul-betul. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah ada rezeki. Selepas saya pulang ke Madinah, datang semula ke Malaysia, InsyaAllah kita sambung kalau ada umur biiznillah subhanahu wa ta'ala. Dan Cikgu Helmi pun akan ke Tanah Suci Makkah dan Al-Madinah dalam tempoh yang terdekat, InsyaAllah. Moga Allah mudahkan urusan beliau. Dan kalau jumpa di Mekah, belanja saya, jangan lupa. Dia ada satu makanan namanya Hashi Basha. Di sana saya akan beritahu mana kedainya dan saya akan tunjukkan cara nak makan. Tapi dia tak boleh saya beli, dia kurang dia punya apa namanya, dia kurang manis daging nanti. Ada cara dia. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kita tangguhkan dengan sama-sama kita berselawat ke hadrat juga kemudian Nabi alaihi salatu wasalam. InsyaAllah ada rezeki nanti kita bertemu nak sambung lagi 2 cara membasuh najis, iaitu najis mukhaffafah dan najis mutawassitah biiznillah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli afdal salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.